Terengganu. Melon manis Terengganu merupakan salah satu buah tempatan yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Keadaan ini di mana buah melon manis Terengganu ataupun dikenali sebagai MMT bukan sahaja lazat dimakan, ia juga mempunyai khasiat yang tinggi. Rata-rata mereka yang pernah merasainya menyatakan ia mempunyai kombinasi tekstur yang rangup, digabungkan pula dengan rasa manis dan berlemak serta lebih enak berbanding 3,000 variety melon lain di seluruh dunia. Lebih menarik lagi, variety MMT yang eksklusif ini hanya terdapat di Terengganu ini, tidak pernah ditanam di negara lain sebelum ini. Diserikan dengan rona warna yang memukau sekaligus meletakkan MMT sebagai buah unik yang berada di kedudukannya tersendiri. Sejak diperkenalkan pada 2015, buah hasil cetusan idea Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif bin Abdul Rahman, yang ketika itu dalam usaha mencari kelainan untuk diperkenalkan sebagai ikon baharu negeri itu, kian mendapat tempat di pasaran seluruh negara. Jadi, marilah kita melihat sedikit temu bual bersama dengan pengusaha ladang melon untuk mengenali buah ini dengan lebih dekat. Saya Ahmad Mukri Hafifi bin Adnan, berumur 24 tahun. Sekarang telah mengusahakan tanaman vertigasi melon sebanyak 2,000 pokok. Dan saya dulu belajar di Uniza dalam kos Islamic Finance, degree Islamic Finance. Baru grad pada tahun 2019. Okey, kalau modal nak start vertigasi melon, kos untuk taki, paik dengan serta siap nak letak anak pokok dalam polybag dalam RM17,000 Malaysia. Maknanya boleh letak anak pokok dalam polybag tu. Tak termasuk store dengan pagar, tu tak termasuk. Tu atas masing-masing nak buat pagar sendiri kan. Maknanya kalau nak set up barang RM17,000. Tu sekali upah orang semua tu. Kita pasang sendiri kalau upah kontraktor mungkin dalam RM25,000 kan. Lepas tu modal pusingan, kalau modal pusingan satu musim paling kurang kena ada dalam RM5,000 lah. Tu kalau kita budget kita beli orang, kalau kita buat sendiri boleh murah lagi lah. Kasarnya RM5,000 sekali upah orang lah. Boleh jimat lagi lah. Kos per ekar untuk tanaman vertigasi lah. Kalau tanaman atas tanah ni, ia persamaan dia suku ekar vertigasi sama dengan satu ekar tanaman vertigasi konvensional atas tanah. Maknanya jimat lah vertigasi ni dari segi keluasan tanah. Jadi suku ekar vertigasi ni boleh muat dalam 1,000 pokok. 1,000 pokok, macam saya cerita tadi, RM17,000 tu untuk 2,000 pokok lah, saya tak 2,000. Kalau 1,000 dalam lebih kurang 8 ke 9,000 lah. 8 ke 9,000 tu boleh dah suku ekar. Maknanya untuk 2,000 pokok ni setengah ekar. 1,000 boleh muat suku ekar. Okey lah. Pertanyaan ni ada untung rugi lah. Maknanya kalau pokok jadi untungnya besar lah. Tapi kalau kiraan rock melon ni, tanaman rock melon ni, ia satu pokok tu satu buah. Maknanya dalam average berat dia 1.5 ke 2.5 kilogram lah sepokok lah. Maknanya harga jualan tu dalam RM5 per kilo lah, RM5 per kilo. Dan kalau kita keluar biasanya 2 ke 3 tang lah. 2 ke 3 tang boleh ada dalam 12 ke 15,000 itu lah. Ni kalau untung semua dalam 10,000 lah. Untuk 2,000 pokok lah. Dan tengok dari segi penjagaan, ada orang boleh buat sampai 4 ke 5 tang. Maknanya standardnya average 1.5 ke 2.5 tang lah. Maknanya kalau boleh sampai 4-5 tang tu boleh untung dalam 20,000 lah. Untuk satu musim. Satu musim melon ni dalam 3 bulan, 70 hari. Maknanya kita tak 3 bulan lah untuk sekali dengan kita bersih kawasan semua, 3 bulan. Maknanya kalau 20,000 bagi 3 boleh adalah 6 ke 7,000 lah, tu lah, 6,000 sebulan. Okey, beza MMT dengan rock melon ni, dia keluarga yang sama lah. Rock melon MMT ni melon lah. Cumanya MMT ni buah dia kecil sikit daripada rock melon. Rock melon ni average berat dia dalam 1.5 ke 2.5 kilo dan boleh sampai ke 3 lebih, mana 4 kilo tu boleh.
Kalau MMT ni average berat dia 1 ke 1.5 je. Maknanya kalau 1.8, 1.9 tu bonus lah. MMT lah, buah dia kecil. Tapi buah ni MMT ni harga dia mahal. Kalau harga rucik RM9 sekilo. Kalau rock melon harga rucik dalam RM6 sekilo dan harga borang dalam RM4 sekilo rock melon. MMT ni kalau harga borang RM9 sekilo. Kalau average berat yang premium 1.5 ke 1.8 boleh cecah sampai RM7 sekilo MMT. Dan MMT ni penjagaan dia tu lagi senang lah berbanding dengan rock melon, sebab rock melon ni pokok dia suluh tu tubik banyak. Jadi kita kena potong banyak kali lah. Kalau MMT ni dia pokok dia kecil, jadi penjagaan dia tu lagi mudah lah. Kita kerja tu tak banyak mana lah. Lagi rock melon ni kita kena buku dengan surat khabar. Kalau tengok kat belakang ni ada buku dengan surat khabar rock melon. Kalau MMT ni tak perlu buku. Mana kita biar open gitu je. Mana jimat kerja, jimat tenaga, jimat kos upah orang. Hak penting sekali kos upah orang kita jimat. Mana sebab tanaman melon ni waktu kritikal dia hari yang pertama hingga hari yang ke-40. Mana tempoh ni banyak kerja. Lepas daripada tu tak ada kerja. Maknanya kita boleh cuti lah. Cuti mana rehat lah. Mana tu je. Mana tu MMT ni jangka masak dia dalam 55 hari. 55 hari selepas tanam masak dah. Rock melon jangkaan masak dia 70 ke 75 hari. Dia panjang sikit rock melon ni. Tu lah. Dari segi untung ikut pengalaman saya, MMT tu untung lagi lah. Sebab MMT ni kalau tanah 1000 dengan harga jualan sebab MMT ni kita mudah jual rucik. Kita mudah untuk jual rucik. Mana kalau 1000 pokok kita boleh dalam average 1 tan, kita boleh jual RM9, mana RM9,000 dah untuk 1000 pokok. Modal dia baja lebih jimat MMT banding rock melon baja. Ni kita jimat kos tu banyak lah. Maknanya untung MMT ni lagi tinggi lah berbanding rock melon. Ikut pengalaman saya kalau dia apa ni yang ambil? Yang ambil sikit, ni ambil sikit makan. Nak ambil sikit bagi. Ni ambil buka moret. Kena moret sebasar habis ambil. Tapi sekarang dia ada. Kalau kat bawah tu ada segi ladang. Yang ambil habis. Sehari sebasar. Dia buat bisnes. Dia bermau malak dengan je. Nyakit kena kawal lah racun lah. Racun pun ada organik, ada kimia. Tengok keadaan. Macam saya capur kimia dengan organik. Kalau segi melon ni musim hujan dia teruk sikit. Dia cepat kulak. Kulak ni rosak kok. Musim panas ni comel lah, buah yang boleh besar. Ini pun hujan panas dia kulak kok. Ada nampak ada putih-putih tu sikit naik kulak. Kaedah penanaman yang dilakukan ialah vertigasi tertutup dengan sistem lindungan hujan dan dipanggil sebagai penggunaan struktur perlindungan hujan SPH. SPH adalah struktur bumbung yang melindungi tumbuhan yang ditanam di bawahnya daripada hujan lebat dan pancaran cahaya matahari. Vertigasi adalah satu kaedah penanaman yang mana pemberian baja yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan titis. Pokok ditanam di dalam bekas atau polybag yang mengandungi media bukan tanah yang sesuai. Cara penanaman yang lebih efektif untuk menjadikan tanaman lebih segar. Pertama, MMT hanya boleh ditanam di bawah struktur pelindung hujan SPH ataupun greenhouse. Ianya tidak boleh ditanam di tempat terbuka. Penanaman bawah SPH membolehkan kadar kandungan air dalam buah dikawal dan pembajaan akan menjadi lebih sistematik. Penanaman dalam greenhouse pula menghasilkan MMT yang bebas racun dan bebas serangan serangga perosak. Kedua, untuk satu pokok, hanya sebiji buah sahaja yang dikekalkan. Putik buah yang lain akan dibuang untuk dijadikan produk hiliran seperti jeruk. Tujuan hanya sebiji buah yang dikekalkan ialah supaya saiz buah dihasilkan pada kualiti premium, kira-kira 2 kg sebiji. Kalau dibiarkan lebih daripada sebiji pada satu pokok, maka saiz buah akan menjadi lebih kecil. Antara konsep pembajaan yang digunakan adalah dengan pengairan baja secara vertigasi. Pada minggu pertama pokok di polybag, kandungan baja mestilah mempunyai bacaan sekitar 2.0 menggunakan mesin electroconductivity
dan setiap minggu dinaikkan dengan menambah bacaan 0.2 lagi sehinggalah 1 minggu terakhir sebelum dituai. Beberapa hari sebelum dituai, air baja tidak perlu lagi dialirkan melalui sistem fertigasi. Buah dibiarkan menyerap segala nutrien dari dalam batang pokok dan daun. Masa pembajaan dikawal menggunakan alat pengatur masa iaitu digital timer. Konsep pemajaan yang digunakan adalah efektif kerana teknik pemajaan yang digunakan amat sesuai pada masa kini kerana ia dapat memudahkan, menjimatkan masa serta membawa keuntungan dalam aktiviti pertanian. Antara penyakit tanaman yang sering berlaku adalah powdery mildew. Kita dapat melihat simptom pada pokok apabila keluar tompok-tompok putih pada daun. Daun yang dijangkiti akan bertukar menjadi kuning, kemudian perang dan akhirnya daun akan menjadi kering. Antara cara-cara untuk menangani penyakit ini adalah pertama, dengan membalut buah tanaman. Apabila buah mula membesar, langkah seterusnya adalah membalut buah menggunakan surat khabar di kesemua bahagian buah kecuali di bahagian bawah. Tujuan pembalutan adalah untuk mengelakkan serangan lalat buah yang boleh merosakkan buah melon manis Terengganu MMT. Yang kedua adalah dengan meracun pokok. Proses meracun pokok perlu dilakukan seminggu sekali bertujuan untuk menghalau serangga yang merosakkan pokok menggunakan racun serangga. Racun yang berbeza perlu digunakan kerana racun yang sama mungkin tidak berkesan untuk kali ketiga dan seterusnya kerana serangga sudah kebal. Bahan aktif racun yang disyorkan adalah azoxystrobin. Dan nasihat saya untuk student-student yang kira lepas belajar ni nak ceburi bidang pertanian. Saya sendiri pun student UNIZA, baru grad tahun 2019 tahun lepas. Dan saya lepas grad tu saya terus buat projek ni lah. Sebab semasa saya praktikal dulu, saya main praktikal di syarikat pertanian. Duduk dulu dengan orang yang dah lama menanam. Mana nasihat saya yang pertamanya, kita kena ada jumpa sifu lah. Sifu mana kita stay dulu dengan satu musim, dua musim untuk kita kenal dulu pokok ni masalah dia, modal dia macam mana, penjagaan dia macam mana, market dia macam mana, komuniti dunia pertanian ni macam mana, supaya kita bila kita start projek sendiri ni kita tak ulang kesilapan kita tak sepatutnya buat lah. Maknanya orang lain tanang ni pikul duit, kita ni tanang pergi bakar duit, rugi lah. Sebab orang lain semua buat duit lah. Jadi kita ni masuk dalam dunia pertanian, kita nak kononnya orang kata baca Facebook untung, tapi bila kita buat rugi. Sesuai tak ada sifu, tak ada pengetahuan ilmu. Maknanya student-student yang nak buat ni tengah-tengah belajar ni pun boleh dekat keliling UNIZA pun ada ladang-ladang fertigasi banyak. Hujung-hujung minggu boleh nak pergi belajar dengan dia. Tanaman ni dia maknanya kena ada cikgu lah. Kalau tak ada cikgu memang kita akan hanyut lah. Hanyut, duit pun kita buang saja gitu je. Dan harapan saya supaya ramai lagi lah golongan-golongan student ni ceburi bidang pertanian. Sebab bidang pertanian ni InsyaAllah berpulangan yang lumayan lah. Dan kita pun fleksibel, masa yang fleksibel. Kita boleh, masa kita sendiri lah. Itulah nasihat saya. Aku malah duduk bandar besar. Kalau sesak musim ketan, tak tahu pala ekor. Nak balik kampung.